SPR terima notis pembubaran DUN Sabah. Berdasarkan perkara 21 dalam kurungan 4 Perlembagaan Negeri Sabah, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR telah menerima pemakluman rasmi dari Dewan Undangan Negeri DUN Sabah semalam berhubung pembubaran DUN Sabah Penggal ke-15, kata Setiausaha SPR Ikmal Arudin Isha. Beliau berkata, berdasarkan perkara 21 dalam kurungan 4 Perlembagaan Negeri Sabah, pilihan raya umum hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran DUN. Justru itu, SPR akan mengadakan mesyuarat khas bagi membincangkan mengenai pelaksanaan pilihan raya itu, katanya dalam kenyataan hari ini. Ikmaruddin berkata tarikh mesyuarat berkenaan akan dimaklumkan kemudian. Sumber dari bernama. Dalam perkongsian berita yang berikutnya, Jeffrey Gitingan kecewa rombongan Musa Aman tidak dibenar bertemu TYT Sabah. Walaupun surat sudah dihantar, namun tiada jawapan atau penjelasan diberikan kepada mereka. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tambunan, Datuk Dr. Jeffrey Gitingan, melahirkan kekecewaan selepas kegagalan rombongan mereka menghadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah petang ini. Menurut Jeffrey, pihaknya dimaklumkan bahawa Tun Johar Mahiruddin tidak membenarkan mereka untuk bertemu tanpa sebarang penjelasan sah. Kita sudah hantar surat kepada Tuan Yang Terutama, memaklumkan pada beliau kita ada 33 yang berhormat, YB, yang cukup untuk menubuhkan kerajaan. Tapi tidak ada jawapan. Sekarang kita berada di sini untuk menuju ke istana meminta penjelasan mengapa tidak dibenarkan menghadap. Saya bagi pihak YB di sini berasa kecewalah kenapa tidak dibenarkan untuk mendapatkan penjelasan ini, katanya ketika ditemui. Sebelum ini, rombongan yang diketuai oleh bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman bersama 32 adun untuk menghadap Yang di-Pertuan Negeri tersekat apabila tidak dibenarkan masuk ke Istana Negeri Sabah pada petang tadi. Kesemua adun berkenaan yang menaiki lebih 10 buah kenderaan itu beredar kira-kira pukul 5.30 petang selepas ditahan pasukan polis di Jalan Istana. Musa yang juga adun Sungai Sibuga terdahulu telah membuat sidang media di kediamannya di Luyang kira-kira pukul 2.30 petang. Kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. Sekilas kronologi politik Sabah dari PR14 ke bubar DUN. Permohonan bubar DUN oleh Ketua Menteri Muhammad Syafiee Apdal mendapat perkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin hari ini. Dewan Undangan Negeri DUN Sabah telah dibubarkan hari ini selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin susulan permohonan dibuat oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal. Berikut adalah kronologi perkembangan politik negeri Bawah Bayu yang membawa kepada pembubaran DUN itu. Pada 9 Mei 2018, Barisan Nasional BN Sabah terikat jumlah kerusi dengan Parti Warisan Sabah Warisan dan rakan partinya daripada Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang masing-masing memperoleh 29 kerusi daripada 60 kerusi Dewan Undangan Negeri. 2 kerusi lagi dimenangi Parti Solidariti Rakyat Sabah STA. 10 Mei 2018, BN Sabah pimpinan Tan Sri Musa Aman mendapat sokongan 2 adun STA sekaligus memperoleh majoriti mudah dengan 31 undi yang membolehkan BN membentuk kerajaan. Pertubuhan Pasok Memagun Kadazan Dusun Murut Bersatu APKO mengumumkan keluar daripada BN. Namun adun APKO seramai 4 orang kekal menyokong Musa sebagai Ketua Menteri. Musa mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah. Namun pada 11 Mei 2018, 6 adun BN keluar daripada BN dan menyertai Warisan sekaligus menyokong Muhammad Syafiee yang juga Presiden Warisan sebagai Ketua Menteri. 12 Mei 2018, Muhammad Syafiee mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah. 48 jam selepas Musa mengangkat sumpah untuk jawatan itu. 13 Mei 2018, Istana Negeri menyampaikan surat memaklumkan Musa bahawa beliau bukan lagi Ketua Menteri Sabah menerusi setiausaha sulitnya. 16 Mei 2018, Muhammad Syafiee mengumumkan Kabinet Negeri Sabah
dengan 2 adun dilantik, yaitu Ahli Parlimen Tuaran Datuk Wilfred Madius Tangau yang juga Presiden APCO dan bekas Ahli Parlimen Sandakan mendiang Datuk Stephen Wong yang merupakan pengurusi DAP Sabah ketika itu. 11 Jun 2018, Setiausaha Agung Warisan Loreto Padua JR dan Bendahari Warisan Terence Siambun dilantik sebagai adun dilantik. 18 September 2018, Ketua Cabang PKR Lebaran Jafari Waliam dilantik sebagai adun dilantik. 7 November 2018, Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu memutuskan pelantikan Muhammad Syafiee sebagai Ketua Menteri baru Sabah mengikut kelembagaan dan oleh itu merupakan Ketua Menteri yang sah. Ketua Musa berkata, beliau akan merayu terhadap keputusan mahkamah itu. 17 Jun 2019, Bendahari DAP Sabah Roni Lo I Eng mengangkat sumpah sebagai adun dilantik menggantikan mendiang Datuk Stephen Wong yang meninggal dunia pada 28 Mac 2019. 28 November 2019, Mahkamah Rayuan Kota Kinabalu menolak dengan kos rayuan Musa terhadap penolakan samanya dalam mencabar kesahihan pelantikan Muhammad Syafiee Abdal sebagai Ketua Menteri Sabah yang sah. 15 Mei 2020, adun blok Kerajaan Sabah diketuai Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Wilfred Madius Tangau menyatakan sokongan penuh kepada kepimpinan Muhammad Syafiee untuk terus menerajui pentadbiran susulan khabar angin tular di media sosial mendakwa akan berlaku perubahan kerajaan negeri pada Julai tahun ini. 11 Jun 2020, Muhammad Syafiee mengadakan perjumpaan dengan adun dan ahli parlimen warisan dan sekutunya bagi membincangkan senario semasa politik tempatan dan pada masa sama menyatakan pendirian masing-masing untuk terus teguh bersama parti. 15 Jun 2020, 2 adun blok Kerajaan Sabah daripada APCO iaitu Datuk Lemus Juri dan Datuk James Ratib mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta dan menjadi adun bebas yang menyokong PN 21 Julai 2020. Perbincangan politik di Sabah mengenai usaha menjatuhkan kerajaan negeri pimpinan warisan semakin hangat apabila Musa dikatakan memperoleh majoriti mudah dengan beberapa adun blok kerajaan negeri didakwa meninggalkan parti itu. Dua 23 Julai 2020, arena politik Sabah kembali tenang apabila adun blok kerajaan menafikan mereka keluar parti dan memberikan sokongan kepada Musa. 29 Julai 2020, Musa mendakwa telah memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri baharu menerusi gabungan beberapa parti di negeri itu. 30 Julai 2020, Muhammad Syafiee mengumumkan pembubaran DUN Sabah bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri diadakan dalam tempoh 60 hari. Sumber dari bernama. Sekilas berita tambahan, UMNO umum tarik diri daripada PN. UMNO membuat keputusan untuk tidak menyertai Perikatan Nasional PN. Sebaliknya akan memperkasakan Mufakat Nasional NN bersama-sama dengan PAS dan komponen Barisan Nasional BN. Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sokongan kerajaan PN hanya berlandaskan sokongan ahli parlimen UMNO dan BN serta ahli Dewan Undangan Negeri dalam pembentukan kerajaan pusat dan di beberapa negeri tertentu. Katanya Tan Sri Mahyudin Yassin dalam pertemuan dengan ahli parlimen BN tengah hari semalam di bangunan parlimen sudah menyatakan hasrat Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu untuk menyertai MN. Hasrat bersatu ini akan dibincangkan dengan pihak PAS untuk diperhalusi. Jawatan kuasa induk MN sebelum ini memutuskan untuk UMNO dan PAS memberi keutamaan bagi memperkukuhkan MN, kata dalam kenyataan hari ini. Ahmad Zahid berkata beliau akan menyerahkan kepada jawatan kuasa berkenaan untuk mempertimbangkan hasrat bersatu sekiranya berkemampuan untuk memperkukuhkan lagi MN demi kepentingan rakyat dan negara. Sebelum ini beliau memberi reaksi akan mempertimbang
semula kedudukan UMNO dan PN susulan keputusan kes Datuk Seri Najib Tun Razak Selasa lalu. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online dan Harian Metro. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.